buka majlis ilmu pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa-dosa kedua ibu dan bapa kami, ahli keluarga kami, guru-guru kami, kawan-kawan kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah kami dalam mendalami ilmu-Mu, ya Allah. Kurniakanlah kefahaman kepada kami dalam mendalami ilmu-Mu, ya Allah. Dan berilah kami kekuatan dalam mengamalkan ilmu-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa jaddina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan akak-akak, ibu-ibu dan juga abang yang seorang di belakang, mudah-mudahan dikurniakan kesihatan, dikurniakan kefahaman, keberkatan pada pagi ini. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Jadi seperti biasa pada pertemuan kita setiap hari Sabtu kuliah Duha Muslimat, kita akan membincangkan tentang hadis-hadis dalam satu kitab, iaitu Arba'in Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang mana 3 hadis telah kita bicarakan, betul ke? Masuk kepada hadis yang baharu, hadis yang kelima. Berkenaan asal usul kita dah bahaskan kan? Asal usul, tak silap saya sudah bahaskan, iaitu berapa bulan, berapa hari kita di alam rahim. Belum ya? Kita habis di mana? Yang last ataupun yang latest bulan lepas di mana? Hadis yang ke-3, rukun Islam. Hadis berkenaan ni belum lagi. Berkenaan Allahumma salli ala Muhammad, kejadian manusia dan amalan berdasarkan yang terakhir. Belum lagi Okey, baik. Jadi kita masuk hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini berkaitan kejadian manusia, siapa kita, dan amalan berdasarkan yang terakhir. Jadi ini hadis sangat penting sebab yang pertama mengingatkan kita asal usul kejadian. Kerana itulah yang digunakan oleh Allah dalam nak mengingatkan hamba-hambanya yang mudah lupa. Manusia dalam bahasa Arab insan. Insan dari perkataan nasiya, nun sin ya, bermaksud lupa. Jadi manusia mudah lupa. Melayu, India, Cina. Yang tak mudah lupa binatang. Jadi kalau ada yang mengaku saya Ustaz tak pernah lupa, takut-takut bukan orang. Kerana manusia dia mesti akan ada sifat lupa, tua maupun muda. Maka disebabkan itulah dalam Quran Allah mengingatkan kejadian kita supaya kita ingat semula siapa Allah. Kerana dulu masing-masing setiap di antara kita, Islam dan tidak Islam, masing-masing Allah rekodkan dalam Quran. Qalu bala syahidana.
kita bersaksi yang Allah adalah Tuhan. Semua orang, Muhammad, Sazwan, Ahcong, Ravi, semua menyaksikan akan keesaan Tuhan. Tetapi bila dilahirkan di dunia, kita lupa kepada pencipta, itu yang ada tidak mengakui keesaan Allah, menyembah Tuhan yang lain selain daripada Allah. Jadi ayat ini ataupun hadis ini menerangkan asal usul kita. Kita pun kalau jumpa orang yang lupa diri, kita ingatkan bagaimana cerita asal usul. Kamu ni Teha, janganlah nak sombong sangat dengan jemaah di sini, mentang-mentang duduk di London, balik-balik speaking daripada cakap Melayu. Dulu elok je cakap Kampar dengan kami, dulu elok je cakap Banjar dengan kami. Ni tiba-tiba pula Ustaz baru seminggu pergi London, balik banyak speaking. Bila kami ajak, jom kita pergi makan pagi ni, actually aku ada, kau tak pergi kuliah ke pagi ni? Actually, banyak actually daripada silakan. Oh, sepadan merah-merah semua ya. Mesti ada program ni. Undangan alhamdulillah. Oh ni marhaban. Bukan? Oh, masya-Allah. Yasin tahlil masya-Allah. Baik. Ini kalau undangan ni terima sampai mana ni? Kalau luar negara jemput dah. Sponsor pergi Aduh. Masya-Allah. Seronok kan kalau kita ramai-ramai kan, marhaban, janji dan sebagainya. Baik, jadi begitulah. Kita kalau nak mengingatkan kawan, kita asal-usul, janganlah sombong. Dulu kan sama-sama kita duduk sini, sama-sama main, supaya dia ingat kembali dia punya asal usul kehidupan. Jadi dalam hadis ini kita pergi kepada matannya. Hadis yang diriwayatkan daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibn Mas'ud. Dalam satu hadis yang panjang, kita bacakan terjemahannya. Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya dalam keadaan air mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi seketul darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya roh. Dan bila mana ditiupkan roh kepada kita, disitulah Allah perintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Yang mana 4 perkara ini sering kali dirisau ataupun sering kali disusahi oleh manusia. Yang pertama adalah rezeki, yang kedua adalah ajal, yang ketiga adalah amal, yang keempat kesudahan, sama ada celaka atau bahagia. Jadi setiap antara kita, saya, akak-akak, ibu-ibu dan abang, semuanya sudah ditetapkan. Pertama rezeki, maka jangan risau rezeki. Kalau orang risau rezeki, cakap ke dia, aku baru ni mengaji, Tuhan dah tetapkan rezeki kamu. Kalau rezeki sudah menjadi milik kamu, insya-Allah jangan risau. Cuma kena usahalah. Ada orang bila dengar hadis begini, abang tak kerja ke? Sudah ditetapkan Allah, atau yang tak keluar rumah. Tak, itu salah faham dalam mengerti maksud rezeki. Rezeki sudah ditetapkan, tapi kena usaha mencari. Macam makanan lah, kalau makanan tidak disuap, maka tidak masuk ke mulut. Maka kena ada usaha. Yang kedua, telah ditetapkan ajalnya. Semua orang telah ditetapkan ajalnya, cuma tidak dibagi tahu bila. Kenapa? Supaya bersedia. Kalau kita tahu bila ajal kematian, bila kat nak mati, dengar cerita minggu depan. Oh, kalau minggu depan agak-agak 3 hari nak mati, barulah kita taubat nasuha, bayar hutang member. Ini ada lagi seminggu, karaoke dulu contoh. Masya Allah. Itu selendang Palestin Jangan tertukar ibu-ibu ya. Ada orang dia pakai selendang, rupanya bukan Palestin punya bendera, Sudan punya bendera.
Sebab dia lebih kurang Sudan dengan Palestin. Jadi kita semangat-semangat, tapi jangan salah pula. Kan bila angkat bendera, orang tengok macam Sudan punya bendera ni. Kan? Dia lebih kurang, beza atas bawah saja. Jadi yang kedua, selain rezeki, yang kedua ajal. Bermaksud setiap orang akan meninggalkan dunia, sama ada muda maupun tua, sama ada kita dulu, anak beranak kita, atau sesiapa sahaja. Maka kita kena bersedia. Yang ketiga adalah amalnya. Amalnya di sini adalah Allah tahu akan amalan-amalan kita, pilihan kehidupan kita. Sebab ada orang dia beramal di pertengahan umur, masa muda banyak enjoy dalam hidup, leka lara. Di hujung nyawa pertengahan baru nak mengaji, baru nak beramal ibadat. Dan yang keempat adalah kesudahan, sama ada celaka atau bahagia. Ini yang Nabi sebut di hujung hadis nanti, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu pada pengakhiran. Maksudnya ada orang mula baik, di hujung wal'iyazubillah celaka. Ada orang mula-mula celaka, perangai macam setan. Ahli mana kau jumpa? Ahli setan tu lah. Oh, tapi di hujung nyawanya, subhanallah, dapat hidayah, beramal ibadat dengan ahli syurga, dapat masuk syurga. Jadi hadis ini nak menekankan kepada kita supaya menjaga amalan, lagi-lagi pada pengakhiran kehidupan. Makin kita berusia, makin kita beramal ibadat, makin kena jaga. Sebab ada orang kalau mula-mula beramal ibadat, memang itu kesungguhan dia. Tapi bila dah makin beribadat, makin datang kuliah, makin dengar ceramah, makin banyak tilawah, kadang-kadang datang setan. Dan setan bukan biasa-biasa, setan yang komando punya datang kepada kita. Bagus kamu, orang lain daripada tahun 1 sampai ke tahun 3, dah 3 tahun, masih lagi duk baca juzuk 30. Tapi kamu baru 3 hari dah khatam 30 juzuk. Hebat kamu ni. Jadi bila kita dengar, betul lah, orang lain kalau baca alif lam mim tu sengaja nak bagi lengkap alif lam mim. Sebab apa? Tertukar alif ke alam ke, kan? Tapi kita baca lancar, maka lagi hebat ibadat, lagi kuat ujian datang kepada kita. Sebab itulah banyak ahli ibadat, kalau kita lihat dalam sejarah, yang memang kaki ibadat, zikirnya banyak, doanya lama, solatnya khusyuk, tapi Allah uji, didatangkan perempuan, didatangkan kuasa takhta, kemudian meninggalkan ibadat, jatuh buat amalan ahli neraka, masuk ke dalam neraka. Jadi ini hadis tentang mengingatkan kita amalan-amalan yang perlu dijaga. Kita masuk dahulu kepada biografi ringkas kepada perawi Abdullah bin Mas'ud ini. Seorang yang sangat rapat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak peliklah kenapa Abdullah bin Mas'ud ini dipuji oleh Nabi, merupakan orang yang banyak antaranya meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Direkodkan sebanyak 848 buah hadis. Itu satu jumlah yang banyak. Dan hadis ini pula sebahagian besar para sahabat mengambil daripada Abdullah bin Mas'ud. Sebab itu Nabi sendiri suka mendengar apabila Quran nak dibacakan, bacaannya datang daripada Abdullah bin Mas'ud. Sebab Abdullah bin Mas'ud ni bacaannya sedap dan pemahaman terhadap Al-Quran dalam. Ada 3 orang sahabat, Ibn Mas'ud, yang kedua Ibn Abbas, yang ketiga Ubay bin Ka'ab. 3 orang ni sangat hebat dan sangat dalam ilmunya berkaitan Al-Quran, sehingga kan Sayyidina Umar khalifah pada ketika itu, apabila nak bertanya tentang tafsiran Al-Quran yang tidak difahami, dia akan rujuk kepada salah satu daripadanya, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni orang yang hebat kerana rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri memuji
kepada Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata satu hari, wahai Abdullah bin Mas'ud, dengarkan bacaan Al-Quran kepadaku. Lantas apakah kata Abdullah bin Mas'ud? Adakah aku membacanya sedangkan ia diturunkan kepada kamu? Sepatutnya Nabi lah baca, sebab Quran turun kepada Nabi. Yang lebih sedap, lebih lunak, lebih pakar adalah Nabi. Tetapi kata Nabi, sesungguhnya aku suka mendengarnya daripada orang lain, termasuklah kamu. Maka dibacakanlah ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 41 sehingga habis. Maka bila Nabi dengar, Nabi menangis, mengalirkan air matanya. Apa sebab? Ayat yang dibacakan begitu syahdu dan kena pada jiwa orang yang mendengarnya. Dan Abdullah bin Mas'ud juga, kalau kita lihat, merupakan seorang sahabat yang selalu terlibat dengan permusafiran bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tak pelik kalau Sayyidatina Aisyah, periwayat hadis lepas ini, dia banyak hadis kerana isteri Nabi. Itu tak pelik. Tapi Abdullah bin Mas'ud, macam mana dia boleh dapat mengumpulkan hadis yang begitu banyak? Kerana selalu terlibat dengan permusafiran bersama dengan Nabi. Sebab itu kita hari ni kalau ada jauhlah, kalau ada mana-mana rombongan nak pergi buat lawatan ziarah ke tempat pondok-pondok, maka kita pergi. Sebab bila kita pergi, kadang-kadang ada ustaz, para alim ulama yang boleh kita ambil ilmunya. Ini kadang-kadang bila pergi tu tanya dulu, ada tak singgah ke mana-mana tempat shopping center? Kalau ada barulah kami nak pergi. Itu pula ditanya ya. Kita kata ada makcik, tapi kena kos lebih sikit lah, nak menyinggah tu bukan dekat. Oh tak apalah, tak jadilah. Kan? Dia tanya tu dulu. Sepatutnya bila ada, kita kena pergi. Sebab dalam kita nak menuntut ilmu ni, kalau tengok Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sendiri, ada 6 syarat. Dalam kita nak menuntut ilmu ni kena ada 6 syarat baru jadi hebat ataupun baru boleh berkat dalam kita nak menuntut ilmu. Ini nasihat daripada Imam Syafi'i, imam dalam mazhab kita. Yang pertama, dia kena ada kecerdasan. Kena cerdas. Bermaksud tak gila lah. Yang mengaji ni semua cerdas. Kan ada orang gila. Ada orang gila ni, tak ada gila sebenarnya. Tak ada kan. Kalau ada saya lari. Kan? Sebab itu orang gila ni rufi'al qalam an salasah. Diangkat pena ataupun tidak dicatat malaikat kepada 3 orang. Yang pertama, orang yang sedang tidur. Orang sedang tidur ataupun orang yang koma, tak sedar diri, tiada satu taklif ataupun amanah kepada dia untuk menunaikan ibadat. Macam kita lawat ziarah orang koma, jangan kita kejut dia, Din, koma-koma juga, solat jangan tinggal. Mana boleh, dia tengah koma. Yang kedua adalah budak. Budak-budak yang belum mumayyiz. Yang ketiga adalah orang gila. Ini 3 orang yang tak dicatat amalnya. Kalau dia buat buruk, dia buat baik, tidak dicatat amalnya. Maka hari ini kalau kita nak menjadi orang yang tidak dicatat amal keburukan kita, jadilah 3 orang tu. Saya Ustaz kalau boleh tak nak dicatat segala dosa saya buat. Yang pertama, jadi orang gila. Kalau tak mampu, tidur. Saya Ustaz payah nak tidur. Yang terakhir, jadi budak-budak. Jadi kalau 3 orang ini kita tak mampu nak jadi, terpaksalah kita menjadi orang yang sentiasa berjaga-jaga dalam setiap tindak tanduk kita. Yang pertama, cerdas. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, kena ada keinginan yang tinggi dalam menuntut ilmu. Kalau kita nak jadi macam sahabat dahulu, keinginan yang tinggi. Contoh Abu Hurairah, antara perawi lain yang banyak juga meriwayatkan hadis. Kenapa dia banyak kita dengar hadis daripada Abu Hurairah? Sebab kerana keinginan yang tinggi. Di dulu sahabat-sahabatnya yang lain pergi berdagang, pergi berniaga di pasar, tapi Abu Hurairah pergi menuntut ilmu dengan Nabi. Maka bila ada keinginan yang tinggi, insya-Allah kita akan dapat ilmu yang banyak. Yang ketiga, kena bersungguh-sungguh. Tengok ibu-ibu datang awal. Tadi tak apalah sebab ada solat jenazah. Saya tadi menengok juga kan. Rupanya ada yang meninggal dunia. Ingatkan ada program ke apa, rupanya ada yang meninggal dunia. Yang keempat, berkemampuan. Dari sudut kalau zaman kita harta,
Iyalah, kita nak datang sini kena ada kenderaan, ada yang jalan kaki pun kena ada makanan yang perlu dimakan supaya tenaga nak sampai sini. Mana ada orang tak makan? Lagi-lagi ibu dah makan belum pagi ni? Dah makan dah, alhamdulillah. Belum? Belum tak apa. Okey, ada harta. Kalau anak kita nak belajar di universiti kena bayar dia punya yuran. Maka dari sudut kemampuan kena ada. Yang kelima, bersahabat dengan guru. Ini orang banyak terlepas pandang. Imam Syafi'i bagaimana dia hebat kerana bersahabat dengan guru. Gurunya pun hebat, Imam Malik. Jadi orang yang bersahabat dengan guru seperti Ibn Mas'ud bersahabat dengan Nabi, lagi bersahabat, lagi rapat, lagi banyak guru. Lagi dekat, lagi banyak ilmu yang kita dapat. Jadi kalau ada ustazah yang mengajar, dekati ustazah, jadikan sahabat. Belanja makan ustazah. Kalau ustazah lah, ustaz janganlah. Ustaz jadi fitnah pula. Kamu ni dengan ustazah berkira, dengan ustaz tak apa. Ustaz lelaki katanya. Yang keenam adalah sepanjang masa. Kita kalau menuntut ilmu ni sepanjang masa, dia bukan hanya kuliah duha ni dah habis tak. Kalau ada kuliah lain kena datang. Ini kadang-kadang kuliah langsung tak nampak muka. Dia tu ustaz, kuliah duha muslimat langsung tak nampak muka ustaz. Tapi kalau kuliah muslimin, datang ustaz yang kacak datang, datang pula dia. Tapi kalau ustazah yang mengajar, dia tak datang. Sedangkan menuntut ilmu, dia kena sepanjang masa. Termasuklah Imam Syafi'i dan juga Ibn Mas'ud, sahabat Nabi, mengaji sehingga mati. Kerana itulah yang dituntut dalam agama. Baik. Jadi kita nak masuk kepada kelebihan ataupun pengajaran hadis yang telah kita bacakan pada awal tadi. Yang pertama, hadis ini menceritakan kepada kita asal usul ciptaan manusia datangnya dari air mani, kemudian berubah menjadi seketul darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian ditiupkan roh. Ini semua kitaran yang sama. Baik kita ni bangsa ataupun berlainan agama, semuanya sama turutan. Sebab ada orang dia faham, kami ustaz baca dalam teori, dia tak baca Quran, dia baca teori. Dulu saya mengaji di universiti, ada satu teori, kita ni daripada buruk. Betul ke ustaz? Kalau tengok buruk tu lebih kurang kita, ada kaki, ada tangan, ada bulu. Macam gitu ustaz mukanya. Jadi ada orang dia baca teori, dan teori adalah ciptaan barat. Tapi kalau kita baca Quran yang Allah kurniakan kepada kita, jelas menunjukkan kita semua berasal daripada air mani, satu air yang hina. Sebab itu kalau air tu terkena mana-mana baju, kita akan basuh kerana hina pada pandangan kita. Jadi kita kena syukur dalam banyak ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling mulia adalah ciptaan manusia. Segala makhluk yang jadikan Allah, binatang, tumbuhan. Tapi dalam banyak-banyak makhluk, yang paling mulia adalah manusia. Sebab manusia Allah berikan akal fikiran. Beza dengan binatang, dia boleh menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kotor, mana yang bersih. Kalau binatang tak ada, dia bedai semuanya. Rumput tu walaupun tercampur dengan najis tetap ditelannya. Tapi kita manusia boleh membezakan akal fikiran. Itulah kelebihan orang beriman. Datang perkara, dia kena ada sifat, kata Allah, yaf'alun ataupun ya'malun. Dia kena ada sifat berfikir dulu sebelum buat. Itu ciri orang takwa. Datang sesuatu perkara, dia fikir dulu, Tun, agak-agak ini celaka ke bahagia, syurga ke neraka, pahala ke dosa? Oh, ini dosa, ini celaka, ini neraka. Jangan buat. Tapi kalau orang yang tak ada takwa, dia buat dulu baru terfikir. Lah ustaz, baru tahu dosa mengata orang rupanya. Tak apalah ustaz, hari ni stop, esok sambung balik. Kan? Jadi ada orang dia buat dulu baru terfikir. Itu bukan ciri orang takwa. Orang takwa Allah bagi akal, kau fikir dulu sebelum nak beli. Ya, ni halal ke haram airnya bang? Air kopi ni kalau ikutkan haram ni. Kalau baca kat Jakim kata dah memang haram brand ni, jangan beli. Ini tidak. Tak apalah bang, Allah pun faham kita dah harga. Tak, Allah faham, kita yang tak faham. Banyak lagi tempat boleh kita beli. Maka hari ni
Allah jadikan semua manusia asalnya sama, iaitu dari air yang hina. Tetapi Allah bagi satu tahap, kalau kamu nak menjadi orang yang mulia, kejar takwa. Hari ni ada orang dia kejar kuasa, kejar takhta, kejar harta, sebab dia ingat kita ustaz, bila ada harta barulah orang respect, bila ada kuasa barulah orang dengar. Tak, ramai sahaja pembesar-pembesar, pemimpin dunia yang kuasanya besar tapi dihina. Tengok Israel, dia punya Perdana Menteri, itu kuasa besar dunia, tapi ramai orang puji ke ramai orang keji? Orang keji. Sebab apa? You ada kuasa tapi you tak ada takwa. Tapi tengok bagaimana pemimpin-pemimpin yang lain yang ada kuasa tapi ada takwa, orang sanjung di Palestin. Walaupun buminya ditindas, kecil daripada negara-negara yang lain, bukan kuasa besar, tapi sebab ada takwa, ramai satu dunia. Bukan Islam sahaja, yang tak Islam pun puji orang Palestin atas sifat kemanusiaan. Jadi kita hari ni kalau nak dipandang mulia oleh agama, oleh manusia, kena ada takwa. Takwa ni kata ulama, dia adalah takut kepada kesan perbuatan. Bila kita buat sesuatu, kita takut. Aku takutlah mengumpat. Kenapa? Dosanya besar, nanti dibakar api neraka. Aku takutlah nak ambil benda haram. Kenapa? Nanti dipotong tangan di dunia. Jadi takut kepada perbuatan itu dikira takwa. Jadi kita hari ni kena selalu dengarkan anak-anak kita dan juga diri kita tentang peringatan daripada Tuhan. Tapi kenapa orang kita kadang-kadang tak takut kepada peringatan Tuhan? Sebab dia tak dengar. Macam akak-akak ibu-ibu ni tak apalah, memang kaki kuliah, kaki ceramah, hari-hari dengar ustaz kata jangan mengumpat, jangan mencuri, jangan ambil benda haram, jangan tinggal solat, banyakkan baca Quran. Jadi bila hari-hari kita dengar, lama-lama takut. Bila takut, kita tak buatlah benda-benda yang buruk. Tapi orang di luar sana yang tak datang kuliah, tak selalu dengar tazkirah, jadi bila tak selalu dengar, dia tak ingat peringatan Tuhan. Sebab itu dalam Quran Allah sebut waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan pada kita ni yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga pemikiran. Sebab itu bila cucu kita lahir, disunatkan azan dulu, sebab ketika itu dia ada pendengaran. Tapi kita banyak acah daripada azan. Ini nenek, ini atuk tua bangka. Kan? Cucu kita menangis. Sebab apa? Dia tak nampak, tapi dia dengar. Sebab itu disunatkan azan. Datang amoy, cik, you punya anak, you punya cucu sudah bersih mandi, you azanlah sekarang. Kita pun sebab cucu pertama punya debok, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Terkejut amoy, wah sudah tukar azan sekarang. Kan? Bukan azan sudah tukar, kita yang tertukar. Suami kita berdebur, cucu pertama lama tak azan, anak 2 orang saja, lama tak dapat anak. Itu yang tertukar azan dengan takbir raya tu. Terkejut Cina tu, sudah tukar. Bukan sudah tukar, kita yang tertukar. Jadi hari ni kita kena dengarkan peringatan Tuhan. Sebab itu banyak kuliah muslimat, kuliah maghrib, kuliah subuh. Supaya apa? Kita nak bagi jemaah kita dengar. Ada orang kata cukuplah kuliah maghrib, nak ditambah kuliah muslimat lah, kuliah subuh. Cukup lah, satu hari satu kali cukuplah. Tak. Sebab kita ni kena diingatkan selalu. Contoh selawat. Semua orang tahu kelebihan selawat, tapi bila tanya makcik dah selawat, Allah ustaz, lupalah ustaz. Tapi bila ustaz cakap baru teringat nak selawat. Itu diadakan kuliah-kuliah peringatan selalu. Jadi yang pertama, Allah nak ingatkan kita asal usul kejadian. Jangan nak sombong sangat, sebab semuanya daripada asal yang sama dan akan kembali kepada tanah. Semua akan kembali kepada tanah. Sebab itu apabila kita meninggal dunia, kawan baik macam mana pun, suami yang sayang kita macam mana pun, takkan ikut kita, kecuali 3 perkara. Ini selalu kita dengar kan, ustaz-ustaz duk kongsi. Yang pertama, sedekah jariah. Jadi paling kurang tanya suami kita, bang, agak-agak kalau kita mati ada tak sedekah jariah? Abang kata ada, baru ni abang sumbang kat Palestin 1 juta. Ringgit ke bang? Rupiah saja. Okey lah, yang penting ada. Yang kedua, ada tak anak yang soleh soleha bang? Alhamdulillah ada, anak kita pun jaga solat, yang dah kerja bayar zakat. InsyaAllah lah, tanda tu tanda yang soleh dan soleha.
Yang ketiga ramai orang tak ada, iaitu ilmu yang bermanfaat. Sebab apa? Sebab orang tak suka mengaji, orang suka menegur, buat sikit salah, buat itu salah, angkat takbir tak betul, semua ditegurnya. Padahal mengaji tak pernah nampak ustaz, kuliah muslimat tak pernah nampak muka, kuliah maghrib haram tak datang masjid. Jadi mengaji tak pernah, tapi menegur nombor satu. Itu yang bahaya zaman sekarang. Banyak kita tengok di Facebook kan, keluar isu dia komen, keluar isu dia komen, mufti tak komen, dia komen dah. Kita tanya mufti kenapa tak komen isu semasa? Kami nak buka kitab jap, kami nak bagi satu pencerahan yang sahih, yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Itu mufti, dia buka kitab, dia kaji dulu. Bukan dia seorang, dia ada jawatan kuasa. Itu yang lambat sikit. Tapi orang kita tak nak, orang kita nak cepat. Itu yang tengok influencer, ini hukumnya, kita pun ikut. Padahal salah, tak tepat. Jadi bila salah, kita tak dapat pahala. Orang yang bagi tahu salah, dia dapat dosa. Jadi kita di Malaysia ni ibu-ibu kena syukur sebab kita ada jabatan autoriti. Kalau bab agama ibu-ibu tak faham, pergi jabatan mufti, tengok online dan sebagainya, tanya di situ. Saya nak tanya hukum haid dan sebagainya, tanya mufti. Jangan tanya orang selain mufti. Kalau pendidikan KPM, kalau kesihatan KKM. Macam raya baru ni kan, orang tanya, mufti bila nak raya? Kata mufti sabarlah dulu, anak bulan tak nampak lagi. Lambatlah mufti, orang nak cepat ni. Dia tanya netizen, netizen kata anak bulan tak nampak lagi, anak dara nampak. Itu yang raya awal tu. Jadi kita hari ni sepatutnya tanya kepada orang yang betul supaya dapat jawapan yang betul. Yang kedua, hikmah pengajaran hadis ini menciptakan, Allah menciptakan manusia mengikut tertib, menepati perkembangan serta berangsur-angsur dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kalau lihat, Allah boleh sahaja menjadikan kita sekelip mata, kun fayakun, jadi terus. Tak payah ada proses 40 hari itulah, daging 40 hari lah, roh 40 hari lah. Tak perlu pun tak apa, sebab Allah ni maha kuasa. Tapi untuk menunjukkan kepada kita setiap perkara itu kena ada tertibnya. Dalam solat ada tertibnya. Bermula dengan takbir, Allahu Akbar. Diakhiri dengan salam, Assalamualaikum. Tak boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan itu ujung ke? Tak apa, yang penting cukup 13 rukun. Tak boleh. Dia kena ada tertib. Kerana itulah yang telah ditetapkan dalam agama. Macam kita bermula daripada muda, naik-naik lama-lama jadi tua. Bukan tua ke muda. Ramai orang perasan aku ni tua tapi makin muda lah. Itu orang perasan banyak. Itu yang dia macam rasa macam muda tu. Makcik ni dah tua. Macam tak payahlah pakai macam ni rupa orang muda terdedak sini. Tak apa, makin hari makin muda aku ni. Itu yang bahaya. Sedangkan kita makin hari makin tua, terasa muda ya. Ada orang dia tengok member dia umur tua tapi wajah muda. Jadi orang perempuan kalau tengok muka muda, usia tua, dia dengki. Itu yang dia tanya member, kau gimana jadi muda muka ni? Aku pergi Korea, aku bedah muka di sana. Dia pun pergi kat sana bedah. Balik member tengok, lah muda lah kau nampak macam Nilofa 30 tahun umurnya. Padahal member umur 60 lah. Tapi bila solat duduk, bagi salam tanya, kau muka muda tapi solat duduk. Yang aku ubah muka, dalam tetap sama katanya, tenaga tetap tak ada. Jadi kita makin hari makin tua dari sudut tenaga. Memang ada orang wajahnya muda tapi tenaganya tak ada. Maka dalam kehidupan begitulah Allah ciptakan, daripada ada kepada tiada, mengikut tertib. Macam kita hari ni, setiap fasa kita kena lalui. Fasa yang tidak tahu apa-apa sebagai budak, kemudian diberikan pemikiran tadi yang saya katakan, boleh bezakan manakah betul manakah salah. Kemudian naik lagi satu tahap, kita kena menjadi orang yang bertakwa supaya pengakhiran kita pengakhiran yang baik. Yang mana Nabi sebutkan di hujung hadis, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu pada pengakhiran. Maka kita hari ini ibu-ibu, makin bertambah umur, kena makin bertambah ibadat. Kita kena check and balance. Cuba kita muhasabah balik. Dulu sebelum tua, agak-agak solat kita bagaimana? Kalau tak jaga, sekarang jaga. Kalau dulu dah jaga, sekarang perbaiki pula solat kita. Solat biar khusyuk.
Macam kita zaman sekarang kalau nak khusyuk payah lah. Payah. Kadang-kadang kita datang masjid, datang hari ni esok tak datang dah. Kita tanya Kak Kiah, kenapa tak datang masjid? Bising Ustaz, nak khusyuk payah. Budak-budak bising, duk lari sana, duk panjat sini, tarik telekung. Kadang-kadang koyak telekung, nampak rambut warna perang, malu saya. Sedangkan kita kalau solat jemaah di masjid, kita nak barokah. Ini pernah saya sebut kalau tak silap. Kalau di rumah kita lebih tenang, kunci pintu, tutup lampu. Tapi datang ke masjid, kita solat jemaah nak barokah. Di saat kita khusyuk, di saat kita sujud tak khusyuk, duk terfikir mana pula kunci motor aku ni, rasa di poket kanan tak ada pula bila gagal, sudah jatuh ke apa, kita tak khusyuk. Tapi member kita yang solat tepi kita, bila sujud dia khusyuk, dia tampung kita. Bila kita i'tidal, sami'allahu liman hamidah, member tak khusyuk, duk fikir, agak-agak balik rumah ni ada makanan ke tidak suami beli. Selalunya beli, kalau beli alhamdulillah, ada terfikir makanan. Tapi bila kita i'tidal, kita khusyuk sebab kita dah jumpa kunci rupanya ke poket belah atas, bukan belah bawah. Jadi bila kita khusyuk, kita tampung dia. Jadi bila habis solat, bagi salam, semua dapat pahala khusyuk. Apa sebab? Tampung antara satu sama lain. Maka hari ni kalau datang masjid, budak-budak bising, jangan marah. Kadang-kadang bukan budak yang bising saja, ada kipas bising, bunyi aircon bising. Kita kata, Din, tutup aircon Din, panas bising dia tutup aircon. Tak lama kemudian, Din, buka balik, kenapa? Panas lah pula. Kalau bukan sebab aircon, bukan sebab budak, kadang-kadang ada motor di luar sana, kita sedang khusyuk, lalu motor gerang, natang mana pula bawa motor ni kan. Aku sikit lagi nak habis rakaat keempat insya ni, boleh pula dia perih-perih motor tepi masjid. Budak ni kan. Jadi setiap apa yang kita nak buat mesti ada suasana yang mengganggu. Tapi kalau kita berjemaah dalam solat contohnya, insya-Allah semua akan dapat pahala khusyuk bersama-sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, hikmah daripada hadis yang kita pelajari pada pagi ini menceritakan kepada kita, para ulama sepakat bahawa roh ditiupkan pada janin ketika janin berusia 120 hari. Terhitung sejak bertemunya sel sperma dan ovum. Artinya peniupan tersebut ketika janin berusia 4 bulan penuh. Maka disitulah kadang-kadang ada orang sudah memikirkan nama dan sebagainya, kerana pada ketika itu sudah ditiupkan roh. Dan roh Allah sebut dalam Quran surah Al-Isra ayat 85, roh adalah sesuatu yang membuat manusia hidup. Dan mereka bertanya tentang roh, katakanlah wahai Muhammad bahawa roh itu adalah urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Jadi dalam badan kita ada roh, sebab itulah kita hidup. Kalau tiada roh, maka meninggal dunia. Disebabkan itulah dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, ketika mana peristiwa Isra dan Mi'raj, kalau masuk musim Isra dan Mi'raj, ramai asatizah akan membahaskan, adakah Nabi naik ke Mi'raj bersama jasad dan rohnya ataupun roh sahaja. Maka kata ulama, roh dan jasad. Apa sebab? Allah sebut bi'abdihi, subhanallazi asra bi'abdihi. Bi'abdihi bermaksud hamba. Hamba di sini bermaksud jasad dan roh naik sekali, bukan roh saja. Kalau roh, Allah guna subhanallazi biruhi, dengan roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang kafir, seperti yang telah saya katakan tadi, mereka ni hanya guna akal fikiran. Tak logik bagaimana Muhammad daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, kemudian turun dalam satu malam. Itu tak logik, sebab akal fikiran. Dan mereka mengatakan mungkin Nabi pergi dengan roh. Kalau roh logiklah sikit. Tidak, Nabi pergi dengan roh dan jasad. Dan kita orang beriman wajib percaya. Apa sebab? Kita ada iman. Iman ni untuk mempercayai perkara ghaib, perkara yang tidak kita nampak, dan untuk mempercayai perkara-perkara yang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hari ni, selagi mana ada roh, selagi itulah
segala amalan akan dicatat, baik, buruk, kecil maupun besar. Tapi kalau dah meninggal dunia, segalanya terputus. Sebab itu, sebelum kita sampai ke kerongkong nak ditarik nyawa oleh malaikat, kita kena bertaubat. Bila dengar ada kawan kita nazak, pergi ke dia, paling kurang ajar dia sebutan Allah, supaya di hujung nyawanya menyaksikan Allah adalah Tuhan. Jangan syirik. Sebab orang yang syirik dan tidak taubat kepada Allah, maka tidak akan diampunkan dosanya. Allah sebut dalam Quran surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Cuma syirik di sini kata ulama, kalau orang tu buat syirik masa hidup dan masa hidup sebelum dia mati dia taubat, diampunkan. Yang tidak diampunkan adalah masa hidup buat syirik dan sebelum meninggal dunia tak dan taubat dan tak bertaubat, maka tidak diampunkan dosanya oleh Allah. Jadi kita hari ni kalau tengok ada member nazak, lagi-lagi member tu banyak kita dengar cerita dia ni banyak jumpa tok dukun buat syirik, perkara khurafat ustaz. Pergi ke dia, paling kurang ajar sebut Allah. Jangan lafaz syahadah yang penuh. Din sebut din asyhadu an, salah kau sebut tu asyhadu an la ilaha illallah, bukan, dia tengah nazak, dia tak boleh sebut. Ada orang bila ajar member nazak, dia suruh sebut dengan penuh syahadah asyhadu an la. Tengok keadaan, kalau boleh alhamdulillah, kalau tak boleh Allah sahaja, supaya dia mengesakan Allah pada pengakhiran kehidupan. Yang keempat, hadis ini menceritakan kepada kita disebut perkataan orang yang celaka dan orang yang bahagia. Inilah kesudahan yang akan diterima balasannya oleh mereka yang telah berbuat baik maupun yang telah berbuat buruk. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hud ayat 105 hinggalah ayat 108. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita setiap amalan akan dikira pada pengakhiran. Ada orang di hujung kehidupan beramal dengan amalan ahli syurga, masuklah ke dalam syurga. Ada orang beramal dengan amalan ahli neraka, masuklah dia ke dalam neraka. Jadi Allah dah tahu dah kita ni ke neraka ataupun ke syurga. Tapi kenapa Allah jadikan kita? Macam sebagai satu analogi, Dr. Zakir Naik, tuan-tuan, akak-akak boleh tengok di YouTube. Orang tanya, doktor, kalau kita ni dalam agama Islam sudah ditentukan mana kebaikan, mana keburukan dan penghujung kehidupan, dia ni neraka, dia ni syurga, kenapa Allah ciptakan kita? Dia macam cikgu lah dalam kelas. Cikgu tengok murid tu kan, murid ni Ali dengan Abu. Ali ni aku rasa cemerlang, boleh agak dah. Sebab memang SEM 1, SEM 2, SEM 3 cemerlang, SEM 4 insya-Allah cemerlang. Dan tengok gaya hidup dia pun budak cemerlang, tadi orang dah balik dia tak balik, dia sambung belajar lagi. Tapi menengok ke Abu ni, SEM 1 tak cemerlang, SEM 2 gagal, SEM 3 tak lulus. Hai, SEM 4 ni boleh agak dah, tak cemerlang juga gamak ni. Menengok gaya hidup Abu ni pun sama, orang belajar dia tidur, orang study dia main. Jadi tengok gaya belajar ni macam tak berapa cemerlang. Jadi dah boleh agak dah cikgu ni. Tapi cikgu tak mengatakan kepada Abu, cikgu tengok kamu ni dah 3 SEM gagal, baik kamu balik tidur sajalah, tak payah belajar lah Abu. Dah 3 SEM tak cemerlang, tak ada. Cikgu tetap bagi semangat, Abu belajarlah betul-betul, ambillah pengajaran, pergilah study, tanya Ali kalau tak faham, tanya ustaz kalau tak faham, beramal dengan amalan yang betul. Jadi Abu ni walaupun dah dibagi nasihat, ustaz dah tegur, tak nak juga terima, tidur, tak nak mengaji, belajar, tengok-tengok SEM 4 gagal sungguh. Maka kita, Allah ni maha mengetahui. Allah ni wallahu alimun khabir, dia sangat mengetahui. Maka dia boleh agak dah Ali Abu mana yang ke syurga, mana yang ke neraka. Cuma dia bagi pilihan, dan pilihan di tangan kita. Maka kita kena pilih kebaikan, lagi-lagi di penghujung kehidupan. Ada orang bila di hujung kehidupan ni kadang-kadang banyak yang menjauhkan dia dari agama. Sebab apa? Sebab bila kita tua kita sakit. Bila kita sakit macam-macam lah yang akan kita buat.
Bila mana datang sakit teruk, mulalah kita nak ke arah syirik. Kita pergi berubat doktor pakar kata susahlah makcik ni first time saya jumpa penyakit macam makcik ni, tak tahu nak ubat macam mana. Makcik pergilah tanya Ustaz Syifat, kokot jangkitan, kokot gangguan ke apa. Kita pun pergilah. Ustaz Syifat pun baca Yasin dekat air, kita minum, tak sembuh-sembuh. Air apa dibaca Yasin? Tak, air ketum Ustaz. Patut tak sembuh, air ketum dibaca Yasin. Jadi bila kita dah fed up, Ustaz, Ustaz dah jumpa Ustaz, dah jumpa doktor, tak sembuh-sembuh. Lain kali kita jumpa pawang, tok dukun, tengok sembuh. Jadi ramai orang bila di hujung usia, Allah bagi ujian sakit, ujian duit tak cukup, mulalah dia memandang ke arah dunia, dia terima benda haram, dia buat benda haram. Jadi itulah yang kita kena perhatikan, lagi-lagi di penghujung pengakhiran. Yang ke berapa? 5 Keempat ke kelima? Kelima. Yang kelima, menurut Ibnu Daqiq, makna hadis ini secara zahir adalah orang itu memang melakukan amalan yang benar dan jelas dekat dengan syurga, tinggal jarak hanya satu hasta untuk memasukinya, bermaksud dekat saja. Namun dia terhalang oleh takdir yang mendahuluinya pada saat-saat akhir hidupnya dengan melakukan amalan ahli neraka, dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Jadi ada orang banyak begitu, dia kumpul amal ibadat, punya banyak, last buat amalan ahli neraka, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Sebab itu kita hari ini kena seimbang, minta ampun kepada manusia, minta maaf kepada Allah. Kerana ramai orang yang masuk neraka tersekat kerana dosa sesama manusia. Kalau dosa dengan Allah, kita tak risau sangat, sebab Allah ni Maha Pengampun. Apa yang kita buat dan taubat betul-betul, taubat nasuhah, insya-Allah Allah ampunkan, no problem. Tapi manusia ni kadang-kadang pemaaf. Dia tengok orang, kalau orang tu buat kebaikan kepada dia, orang tu banyak buat baik kepada dia, dia maafkan. Tapi kalau orang tu pedajar dia dan orang tu tak buat baik kepada dia, dia tak maafkan. Jadi kita hari ini kena pastikan, banyak dosa dengan manusia, kita minta ampun sebelum meninggal dunia. Dengan suami minta ampun bang, kalau tak tunaikan tanggungjawab dengan elok. Dulu abang nak kopi, saya hantar teh. Abang nak nasi goreng, terhantar nasi lemak. Minta maaf lah bang, saya ni makin tua ni makin kurang pendengaran. Tak apalah, aku maafkan kamu. Minta maaf. Kadang-kadang suami terasa tu nasi lemak je pun. Kan? Iya. Minta ampun dengan jemaah kita ni, minta maaf lah nak, kalau aku bila solat sendawa bau kari ke bau petai ke, minta maaf lah. Iya. Saya pernah solat di satu masjid, ada seorang tu, Allah minta maaf cakap lain, dia merokok. Jadi tak tahulah dia tak gosok gigi ke tak, dia tak kumur-kumur ke, jadi berbau mulut. Tapi kita pula tu, kita nak ni ustaz baik dalam solat, kalau tak terlupa kat mula kita kan. Jadi kita kena minta maaf tu sepatutnya. Minta maaf lah ustaz, agak-agak tadi ustaz bau ke tidak, memang bau lah. Boleh pula dia baca dhalin. Yang lain kau senyap-senyap, kau dengar sampai telinga je dengar. Ini bab dhalin, kau nak bagi semua orang dengar. Lepas tu saya datang tu, saya tengok dah, kalau dia ada saya pergi kat tepi. Memang tak lah. Ya betul. Jadi minta maaf dengan jemaah tu. Minta maaf lah ya Tuan, kalau ada aku duduk tepi kamu ni, kalau aku masak ni tak bagi ke apa, minta maaf. Yang keenam, kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hati para sahabat apabila mereka memuji baginda dengan pujian yang sangat menunjukkan kecintaan kepada baginda. Pujian ini turut bermaksud bahawa perkara ghaib tidak nampak dan tidak diketahui melainkan melalui wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat puji Nabi kerana Nabi ini dengan keizinan wahyu daripada Allah boleh menceritakan asal usul kita. Zaman dulu tak ada kecanggihan. Zaman kita kalau orang datang, ni bentuknya begini, kalau 40 hari begini, 40 hari. Kita tak pelik sangat sebab zaman dah canggih. Orang boleh scan,
Tapi ini zaman Nabi dulu, zaman yang orang kata tiadalah seperti kita, tapi Nabi boleh cerita kerana wahyu daripada Allah. Jadi itu mengagumkan para sahabat, kerana Nabi boleh tahu perkara-perkara dengan keizinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini hanya diberikan kepada Nabi, tidak kepada kita. Kalau datang orang kepada kita, Ustaz, saya ni sebenarnya nampak apa yang tak nampak. Nampak apa yang tak nampak? Ya Ustaz, saya boleh tengok hati Ustaz dalam tu banyak kotor daripada bersih. Baik Ustaz mengaku, ini sudah lebih daripada Nabi. Nabi pun tak boleh membaca niat orang, kita pula boleh tahu isi hati orang. Baik itu kita hari ini datang apa jua nasihat, kita kena tengok kepada apa yang dikata, jangan tengok kepada siapa yang berkata. Kadang-kadang ada orang tegur kita, budak kecil, kita kata kau siapa nak tegur aku, kau budak lagi, makcik dah berumur dah. Makcik yang sepatutnya tegur kau, jangan. Kalaulah datang orang gila kepada kita, nasihat, makcik tak pergi ke solat jemaah masjid, dah azan Zuhur. Kau cakap orang, kau tak pergi pula. Saya orang gila makcik, saya memang tak solat. Saya memang tak solat sebab saya gila. Makcik tak gila, makcik pergilah solat. Walaupun nasihat itu datang daripada orang gila, tapi apa yang dia cakap bagus, kita kena terima. Dan kadang-kadang datang ustaz kata lebih daripada Nabi. Saya malam tadi mimpi akak-akak ibu-ibu. Mimpi apa Ustaz? Saya mimpi saya dapat satu ilham, kita kalau cukup 1000 selawat satu hari, insya-Allah tak payah solat. Jadi bila kita dengar, ini dia betul Ustaz ni. Tak pernah aku dengar cukup 1000 selawat berhenti solat. Sedangkan solat ni memang kena solat. Walaupun yang bercakap tu ustaz, jangan tengok kepada siapa, tengok kepada apa yang dicakap. Walaupun ustaz, jangan terima. Mana ada aku ni tak mengaji mana pun tahulah solat tu wajib kena buat. Tiba-tiba pula cukup selawat tak payah solat. Itu bertentang dengan agama. Jadi hari ni apa yang kita dengar dan daripada siapa pun yang datang, tengok apa yang dicakap, apakah intipatinya. Kalau baik terima, kalau tidak tinggal. Begitulah para sahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat lihat kepada apa yang dicakap. Orang Mekah, mereka lihat dan dengar juga sama dengan sahabat. Tapi kenapa mereka tak nak menerima? Sebab mereka melihat siapa yang bercakap. Ini Muhammad tak boleh pakai. Dia tak tengok apa yang Nabi cakap. Padahal apa yang Nabi cakap tu jelas dan terang kepada mereka. Ramai yang masuk Islam, tapi ramai yang tak masuk. Sebab apa? Takut hilang kedudukan, hilang harta, hilang kuasa. Jadi kita hari ini kena menjadi seperti sahabat. Datang apa jua nasihat, datang jua apa jua teguran, dengar kepada apa yang disampaikan, jangan tengok kepada siapa yang menyampaikan. Dan sebagai penutup, hadis ini, aplikasi hadis dalam kehidupan mengajarkan kepada kita memastikan pengkhabaran atau tabayun sebelum menerima atau menyampaikannya. Seterusnya, yang pertama, kena tabayun dalam apa jua yang kita terima. Yang kedua, wajib beriman kepada qada dan qadar. Wajib beriman takdir yang Allah dah tetapkan. Jangan banyak guna perkataan kalau kita tak pergi bang, tak dilanggar kereta kita. Itu banyak juga ayat tu. Kalau kita tak pergi bang, boleh makan nasi kandar tadi bang. Kan banyak guna kalau. Jangan guna kalau kerana membuka pintu hasutan syaitan. Sepatutnya tak apalah bang, nanti masa akan datang kita beringatlah. Ini mungkin Allah nak bagi peringatan. Yang ketiga, kena banyakkan berdoa kepada Allah agar tergolong dalam golongan yang mendapat kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Lalu kita doa dengan satu doa yang sangat masyhur, yang mana selalu imam ataupun mana-mana ustaz bacakan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu satu doa yang bagus supaya perakhiran kita perakhiran yang husnul khatimah, bukan yang su'ul khatimah. Dan yang terakhir, pengajaran kepada hadis ini adalah
supaya dikurniakan kepada kita keimanan dalam beramal ibadat, maka hendaklah kita istiqamah dalam melakukan setiap amal kebaikan. Orang yang dapat pengakhiran yang baik, dia adalah orang yang istiqamah dalam amal ibadat. Bagaimana nak istiqamah? Dia kena buat sikit-sikit. Kalau tahajud tak pernah buat, buat 2 dulu. Jangan bantai sampai 8 rakaat macam tarawih. Itu yang sekali buat, esok tak buat. Kau tak buat dah? Aku dah buat 8, cukup seminggu. Kan? Dia buat 8, cukupkan seminggu. Jangan. Sebab kalau kita buat banyak, kita penat. Bila penat, kita rasa tak seronok dalam ibadat. Jadi istiqamah cara supaya pengakhiran kita pengakhiran yang baik, mudah-mudahan. Baik, dan satu lagi doa yang dikongsikan dalam kitab ini. Ini doa dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim yang boleh kita amalkan supaya hati kita sentiasa dijaga oleh Allah dan tidak berpaling ke arah kemungkaran. Ibu-ibu boleh turut saya sebagai penutup. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma barik lana fima. Oh, ikut juga. Saja nak baca ke ada seorang perasan nakak kita. Baca doa makan ni katanya. Yang lain istiqamah betul ya. Kami ustaz tahu tapi tak naklah bercanggah dengan ustaz. Padahal apa sebenarnya? Okey je kan? Baik. Jadi ini doa kita boleh amalkan. Banyak lagi doa. Ini antara yang senang lah. Ataupun yang paling mudah. Ini yang paling mudah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati-hati, tetapkanlah hatiku atas agama. Jadi ibu-ibu okeylah dapat satu doa untuk hari ini. Paling kurang kalau balik rumah suami tanya apa yang kau belajar, dapatlah kita kongsikan satu doa. Ini bila balik tak adalah bang, saya banyak terlelap daripada celik. Tu yang tak dapat apa-apa tu. Jadi paling kurang ada modal supaya suami kata tak sia-sia aku bagi kau keluar, tak masak bagi ni. Jadi baca doa ni, minta kepada Allah, mudah-mudahan kita sekarang baik dan di hujung kita pun akan baik. Wallahu alam. Apa yang baik marilah sama-sama kita amalkan, yang tak baik sama-samalah kita tinggalkan. Kita tutup dengan tasbih kafarah surah subhanallahumma wa bihamdika innal insana lakhusrun illa alladhina amanu wa tawasaw Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.